أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله إن الله كان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. Oleh itu berimanlah kamu kepada Allah dan kepada Rasulnya serta kepada penerangan cahaya Al-Quran yang kami turunkan. Dan ingatlah Allah amat mendalam pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Ingatkanlah masa Allah menghimpunkan kamu pada hari perhimpunan untuk menerima balasan. Itulah hari masing-masing nampak kerugiannya. Dan ingatlah sesiapa yang beriman kepada Allah serta mengerjakan amal soleh, insya-Allah mengampunkan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Yang demikian itulah kemenangan yang besar. Dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka lah ahli neraka. Kekallah mereka di dalamnya dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Tidak ada kesusahan atau balak bencana yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memimpin hatinya untuk menerima apa yang telah berlaku itu dengan tenang dan sabar. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Dan taatlah kamu kepada Allah serta taatlah kepada Rasulullah. Maka kalau kamu berpaling, enggan taat, kamulah yang akan menderita balasannya yang buruk. Kerana sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan perintah-perintah dengan jelas nyata. Allah, tiada Tuhan melainkan Dia. Dan dengan yang demikian kepada Allah jualah orang-orang yang beriman wajib berserah diri. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah At-Taghabun. Surah yang ke-64 pada juzuk yang ke-28. Bermula ayat ke-8 sehingga ayat yang ke-13. Ayat-ayat yang kita bacakan ini seruan supaya beriman kepada Allah dengan sebenarnya. Dan melakukan serta memperbanyakkan amal soleh. Dan memberi amaran tentang huru-hara kiamat kelak. Di antara dua kerugian.
Kerugian yang hakiki orang yang tidak beriman dengan meninggalkan iman di dunia. Dan kerugian juga ialah orang yang meninggalkan amal soleh. Maka Allah Ta'ala menjelaskan yang beriman dan beramal soleh akan dimasukkan ke dalam syurga dengan pelbagai nikmatnya. Kekal, dan itulah kejayaan yang sebenar dalam kehidupan mereka. Dan orang-orang yang kafir, dia mendustakan segala perintah Allah. Mereka menjadi penghuni neraka dan mereka kekal selama-lamanya. Mereka berada pada tempat seburuk-buruknya. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan siap sesuatu yang berlaku dengan ketentuan Allah. Dan orang yang beriman, yang menerima setiap ketentuan Allah dengan sebenarnya, maka Allah akan memberi kepadanya petunjuk, kemuliaan. Dan Allah Ta'ala menjelaskan tentang pentingnya mentaati Allah dan Rasul. Kerana kemuliaan dan keuntungan kembali kepada mereka yang mentaatinya. Dan tugas Rasul yang diutuskan cuma menyampaikan. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Orang-orang yang beriman sentiasa menyerah urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selepas sebelum ini kita telah menerangkan dalil-dalil ketauhidan, dalil-dalil ketuhanan, dalil-dalil kenabian. Dan kita dah baca ayat sebelum ini tentang golongan yang tidak mempercayai hari kebangkitan semula. Dan penjelasannya. Dan juga kita telah baca penjelasan Allah Ta'ala tentang umat-umat yang terdahulu yang telah dibinasakan. Dan punca dibinasakan ialah dengan apa yang kamu dituntut hari ini. Beriman pada Allah dan Rasul. Mereka dibinasakan kerana tidak mau beriman pada Allah dan Rasul. Dan juga tidak mau beriman dengan kitab yang diturunkan. Maka Allah SWT pada ayat yang kita bacakan ini memberi penegasan, memberi perintah kepada seluruh hamba-hambanya dengan firman-Nya, fa'aminu, maka justru itu. Berimanlah kamu dengan Allah wa rasulihi, dan dengan Rasulnya. Wan nuril ladzi anzalna, dan Al-Quran yang diturunkan. Allah menamakan Al-Quran sebagai An-Nur untuk menggambarkan bagaimana manusia tanpa panduan Al-Quran akan menjadi gelap kehidupannya. Tidak ada cahaya. Pasti tidak akan terselah kepadanya apa dia matlamat hidup. Apa tujuan hidup. Apa yang dilarang dalam hidup ini dan apa yang disuruh dan apa yang diperintahkan. Maka seumpama seorang yang masuk kerja, dia tak tahu kerja apa dia kena buat. Dengar masuk kerja, kilang besar. Masuk kerja di universiti, tapi tak tahu. Jadual tak ada. Maka kelak dia mengetahui kenapa saya masuk di sini. Saya pasti ada kerja. Kita berada di dunia ini ada kerja. Maka manual kerjanya ialah Al-Quran yang diturunkan. Yang memberitahu kepada kita segala-gala yang perlu kita lakukan. Bermula dengan perkara yang bersangkutan dengan akidah, syariat dan akhlak. Dan menjadi petunjuk dalam semua perkara. Bahkan An-Nur di sini ialah menjadikan manusia tenang. Kerana manusia bila nampak cahaya dia akan tenang. Manusia dalam keadaan gelap dia gelisah. Kita kalau dalam keadaan kegelapan kita gelisah. Datang cahaya, hilang ketakutan, hilang kebimbangan. Bahkan kita nampak apa yang kita nak buat. Maka Allah Ta'ala menyeru kepada hamba-Nya, berimanlah kamu pada Allah dan Rasul dan kepada cahaya yang diturunkan, yakni Al-Quran. Wallahu bima ta'maluna khabir. Kerana Allah mengetahui setiap yang kamu lakukan. Baik, kenapa Allah Ta'ala sebut ayat Wallahu bima ta'maluna khabir? Bahawa Allah Ta'ala mengetahui apa yang kamu lakukan. Kerana Allah Ta'ala nak jelaskan tentang hari kiamat kelak kamu akan dibangkitkan. Dan iman kamu pada Allah, iman kamu pada Rasul dan petunjuk Al-Quran yang diberikan pada kamu, apakah kamu menggunakannya atau tidak. Maka Allah akan tengok, menilainya dan memberitahu kembali kepada kamu. Sebagaimana Allah sebut dalam ayat yang lain. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kamu akan dikembalikan pada Allah yang mengetahui segala-galanya, yang gaib dan yang nyata. Dan dia akan beritahu kamu. Jangan ingat Allah lupa apa kita buat.
La tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malul zalimun. Jangan ingat Allah tak tahu. Dengan pengetahuan Allah yang khabir, yang detail, akan dibentangkan seluruhnya pada hari kiamat, termasuk senyum kita. Bukan sekadar perkataan, senyum, ketawa kita boleh ditanya. Kenapa senyum? Kenapa ketawa? Walau pada benda yang tak keluar perkataan. Pandang kita, jeling kita. Kenapa jeling? Kenapa pandang? Kenapa main kenyik-kenyik mata? Semuanya akan ditanya. Maka ini menunjukkan betapa detailnya apa yang Allah akan hisap. Sebagaimana Allah sebut dalam ayat yang lain. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sesiapa pun yang melakukan kebaikan walau sebesar zarrah, maksudnya sekecil mana pun, dia akan lihat dan diperlihatkan. Siapa yang melakukan kejahatan walau sekecil mana pun, maka Allah menyebut benda yang paling kecil yang diketahui oleh manusia, zarrah, atom. Paling kecil kita tahu. Kalau ada benda yang lebih kecil yang kita tahu, nescaya Allah akan sebut. Tetapi maksud ayat ini secara majas, secara simbolik ialah sekecil mana pun perbuatan kita, Allah Ta'ala mengetahui. Maksud Allah mengetahui, makna Allah akan hisap. Bukan sekadar tahu je, bukan. Tahu je. Tahu untuk hisap. Sebab itu Allah sebut lepas tu. Yauma yajma'ukum, ingatlah hari di mana kamu semua dihimpunkan. Liyaumil jam, pada hari perhimpunan. Zalika yaumut taghabun, demikian itu hari di mana setiap manusia melihat kerugiannya. Orang-orang kafir melihat kerugiannya kerana tidak beriman kepada Allah. Kerugian yang sebenar yang disebut oleh Allah dalam ayat yang lain, zalika huwal khusranul mubin, paling rugi. Dan orang beriman pun melihat kerugiannya kerana cuai dalam melaksanakan kebaikan. Kedua-dua golongan ini melihat kerugian masing-masing. Cuma beza orang beriman datangnya pengampunan Allah disebabkan mereka ada iman. Datangnya syafaat daripada orang-orang yang Allah izinkan kerana datangnya rahmat Allah kepada mereka. Maka kedua golongan ini juga akan, dua-dua manusia ini nak beritahu, nak gambarkan dahsyatnya hari ini. Semua orang nampak dia rugi. Jangan kata orang kafir, yang memang kerugiannya nyata. Hatta orang beriman pun nampak rugi juga dia. Dia apa dahsyat hari ini? Sebab hari ini hari di mana manusia ingin kalau seluruh hidup mereka untung. Maka sebahagian orang beriman melihat waktu-waktu yang patut mereka zikir, mereka tak zikir, mereka pun menyesal. Sebahagian orang beriman melihat waktu-waktu di mana mereka boleh buat baik tapi mereka tinggalkan, maka mereka menyesal. Kerana itu disebut dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Baihaqi. Imam Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an umrihi fima afnah wa an ilmihi madza amila bihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Sentiasalah anak Adam itu berdiri di hadapan Allah sehingga ditanya tentang umurnya apa yang dibuat. Tentang ilmunya, apakah dia beramal dengannya. Tentang hartanya, daripada mana didapat dan bagaimana dia belanjakan. Dan tentang jasadnya, apa yang dilakukan pada jasadnya. Berarti di sini, kalau orang kafir, persoalan yang besar ditanya iman pada Allah. Maka ini soalan yang paling besar dan mereka gagal menjawabnya tu dalam neraka. Tidak lagi ditanya hal kecil yang lain. Tetapi orang-orang beriman pula, mereka dia akan ditanya tentang 4 nikmat yang utama. Yang pertama umur. Kerana umur ini modal manusia untuk buat baik. Manusia ini dimatikan bila sampai umurnya. Maka setiap umur itu dihisap. Setiap hari-hari itu dihisap oleh Allah. Maka ditanya tentang umur kita yang 20 tahun ke, yang 30 tahun, yang 40 tahun. Sampailah kepada satu umur yang kemudian dia mati. Tuhan kata umur tu sepanjang tu buat apa? Kemudian Allah akan tanya ilmu yang kita perolehi. Ilmu yang kita dapat, yang kita faham, apakah kita beramal. Wa an ilmihi fima amila bihi. Ilmu yang mana dia beramal.
Kan itu disebut oleh para ulama, kalau kita tahu suatu perkara, ini perkara sunat, sementara yang wajib. Tahu satu perkara, maka lakukannya walau sekali supaya termasuk di kalangan orang yang beramal. Kalau perkara wajib kena buat selalu lah, wajib. Yang sunat sekalipun. Sunat ni dia tak wajib kita buat. Buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa-apa. Namun, kita boleh tahu satu dia benda sunat, segera buat supaya kita termasuk dari kalangan ahli yang buat benda tu. Walaupun sekali. Kerana kalau kita buat sekali, dianggap kita buat. Lepas ada seorang ulama, bila dibaca hadis tentang Rasulullah berbekam, maka dia terus berbekam. Terus dia berbekam. Dan bila baca hadis Nabi SAW, Rasulullah tidak bertanya tentang harga bekam. Beri je duit. Maka dia terus beri duit dan dia tak tanya. Bukan setengah menyatakan siapa yang mengetahui 5 hadis, maka saya kira baginya untuk beramal dengan salah satu hadisnya. Maksud dalam perkara-perkara sunat ni kita baca-baca dia ada 5 hadis ni. Maka kita boleh buat satu pun okey supaya termasuk. Seperti ia zakat unta. Sebab zakat yang paling, kita kan ada zakat unta, kambing, lembu. Zakat yang paling besar sekali zakat unta. Sebab unta ni cukup 5 ekor, keluar seekor kambing. Kalau kambing tunggu 40 ekor. Lembu tunggu 30 ekor. Ada riwayat sebut 35 ekor. Tapi kalau unta ni 5 ekor je, tu keluarkan seekor kambing. Dan itu yang dikiaskan oleh ulama. Kalau kita baca hadis, kita baca dalam bab, hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Salihin sebagai contoh. Hadis dalam kitab Taghrib wa Tarhib sebagai contoh. Dalam bab Fadail Amal, amal-amal sunat yang Rasulullah SAW buat. Maka 5 baca, satu tu paling kurang kita amalkan. Kalau boleh buat 5-5 lagi baguslah. Amalkan. Untuk kita buat. Hatta bila ada seorang lelaki berhadapan dengan seorang sahabat bernama Abu Hurairah. Bila dia tiba-tiba tengok ada lauk tu, dia tak makan. Lalu Abu Hurairah memerhatikannya. Dia kata, kenapa kamu tak makan? Lalu dia kata, saya ni adalah trauma sikit, sekian cerita lah. Yang dia tak makan inilah ayam. Lalu kata Abu Hurairah, aku melihat Rasulullah makan ayam. Maka naklah kau makan. Atas sebab kamu lihat Rasulullah makan, itu je. Bukan sebab suka ke tak suka. Begitu cara beramal dengan ilmu. Contoh ilmu ni bukan maksudnya kita suka tak suka. Kalau kita tahu Rasulullah buat, kita nak buat juga sekali. Sebagai tanda kecintaan pada Nabi SAW. Itu bagaimana dasar ilmu. Tidak kita rugi. Benda ni saya tahu kat dunia tu, tapi saya tak buat. Bukankah kita akan rasa rugi? Contoh kita ni, kalau terlepas jualan murah pun rasa rugi. Tak ingat semalam jualan murah. Lupa pula. Kita boleh rasa rugi. Padahal tak ada rugi pun, tapi kita boleh rasa rugi kerana kita rasa, murah lah. Ini kan pula bila kita balik ke akhirat kelak. Dan melihat balik usia kita di dunia dulu, kita boleh buat tapi tak nak buat. Bukankah kita akan rasa rugi? Saya pada termenung kalau saya baca Quran dulu. Saya duduk termenung kalau saya berzikir dulu. Bahkan dia sebut antara benda yang diingati oleh ahli syurga ketika mana mereka sudah masuk syurga. Dah masuk ni. Iaitu hasrah, rasa macam galak. Rasa macam dia tak berdosa, rasa macam galak. Ialah saat-saat di mana mereka boleh berzikir, mereka meninggalkannya. Rasa galak sungguh. Dia taklah berdosa. Tapi yang diingati oleh ahli syurga, dia panggil saat atau waktu-waktu yang dia boleh zikir. Kita hari Jumaat datang, boleh terlupa baca kafi. Alak kita ni. Hari Jumaat datang, boleh lupa selawat pada Nabi SAW. Tentunya selawat banyak sikit. Tapi kita boleh terlupa. Lalu kita akan menyesal benda ni pada suatu hari nanti. Tuan-tuan jangan cerita benda amalan-amal soleh. Kadang-kadang kita pun menyesal saat dulu tak belajar tinggi-tinggi. Dah. Padahal kita hari ni dah berjaya dah. Bukan tak berjaya. Tapi teringat lagi dulu. Masa zaman sekolah tak belajar sungguh-sungguh. Kadang-kadang kita kerja dulu saya saat kerja silat saya tak buat ni. Kita boleh menyesal kerana peluang tu terlepas. Walau kita dah dapat semua dah hari ni. Tuan-tuan hari ni tuan-tuan dah dapat semua benda. Apakah tuan-tuan tak pernah menyesal apa yang pernah tuan-tuan terlepas dulu? Pada keadaan situasi sekarang, kita dah ada belaka dah. Isteri dah ada, anak-anak dah ada, kerjaya dah ada, ibu setengah tu pencing dah ada, aset dah ada. Tapi kalau dia kenang balik, dia pasti ada saat-saat dia rasa ruginya dulu. Rugi dulu saya. Patutnya saat saya study lebih sikit. Dekat dah nak nombor 1. Nombor 2 Ustaz. Beza makan kan masih 1 je. Dia boleh teringat sampai sekarang kalau cerita korang balik. Bila ni masa tadika dulu. Dia boleh teringat.
Beza makan satu, Ustaz. Silap saya sikit je. Saya lupa satu soalan saya tak jawab. Kalau saya jawab, soalan tu makannya 5, saya pasti nombor 1. Dia boleh ingat balik. Maksudnya manusia, kita manusia, ruang-ruang yang baik yang terlepas mesti kita ingat punya. Apatah lagi bila kita sudah berada di hari kiamat kelak, di mana kita amat perlukan kebaikan. Hatta kita dah sebut dalam satu afaq, dalam syurga pun dia boleh teringat lagi ruang-ruang dulu dia pernah ada waktu berzikir tapi dia tak zikir. Ruginya, dia boleh rasa rugi. Bukan maksud itu azab, tak, nak beritahu rugi. Jadi kadang-kadang rugi ni tuan-tuan yang boleh bawa pada kita neraka. Kadang-kadang rugi tu memanglah tak bawa ke neraka. Kita tinggal pada sunat, dia tak masuk neraka. Tapi kita tetap lihat ruang yang baik tadi. Ruang yang baik tadi. Yang saya katakan banyak urusan dunia kita yang kita rasa rugi padahal tak jejah apa-apa pun sekarang ni. Semuanya dah okey, baik-baik belaka. Cukup semua. Namun kita masih teringat. Rugi dulu saat masa mak arwah mak saya ada. Tak bawa saya pula pergi umrah dia. Padahal kita dah buat baik pada mak kita. Tapi teringat dulu. Kalau saya dengan situasi saya sekarang, saya pasti bawa mak saya umrah, mak saya haji. Kita rasa galak benda tu. Walau kita dah haji untuk dia misalnya. Kita buat haji untuk dia. Badal untuk dia. Namun kita terasa kalau dia hidup dan kita bawa dia. Alahkah kita rasa bertuah kita. Kita rasa kalaulah ayah saya hidup saat dengan situasi saya bekerja sekarang. Saya dapat manfaat daripada hasil melihat anak yang berjaya. Tapi kita terlepas, kita pun rasa galak. Walau bukan salah kita pun, kita kecil lagi. Kita kecil lagi. Kemudian ayah kita pun mati. Bila kita besar, kita dah berkerjaya, kita teringat kalaulah ayah saya hidup. Dengan situasi saya sekarang, pasti saya hantar saya umrah, haji, kita fikir apa yang kita buat pada orang kita sayang. Rasa tak rugi? Rasa. Itu yang kita di luar kawalan kita. Apa lagi dalam kawalan kita? Yang saya katakan, memang masa tu kita punya. Lalu kita sia-siakan di dunia. Ilmu tu kita dah tahu. Lalu kita sia-sia. Maka kita akan rasa tarabun, rugi. Dan akan ditanya tentang hartanya. Dari mana dia ambil. Dan bagaimana dia belanja. Tuan-tuan, harta ni bukan sekadar kita peroleh halal. Kadang-kadang cara belanja kita. Cara belanja kita tu boleh menimbulkan syubhah. Kalau hari ni misalnya, seruang untuk boikot. Fatwa-fatwa untuk boikot. Lalu, walaupun barang tu halal secara zatnya. Tapi secara sebabnya, kerana ia boleh memberi mudarat kepada umat Islam. Lepas tu setengah persatuan ulama mencadangkan kerajaan supaya mengharamkan terus tarik status halal kepada semua produk Israel. Jangan bagi produk tu dengan halal. Itu satu benda yang baik. Sebab halal bukan sekadar dari sudut boleh makan. Dia sudut baik tak baik. Sebab halal yang thayyibah. Artinya supaya beri kesedaran kepada rakyat semua. Pemerintah mana-mana barang kita sebab nak belek sesuatu pening juga kita. Kena bateri habis, kong bateri. Betul produk mana ni? Beli dululah. Tapi pemerintah ni dia yang buat sesuatu bantu kita. Ini produk-produk yang kita penduduk negara Islam patut buat sesuatu. Biar pemerintah buat. Biar kalau boleh pemerintah dari awal lagi sekat terus. Menunjukkan kesungguhan. Dan kita akan ditanya oleh Allah. Yang kita belanja. Kalau menguntungkan musuh kita ditanya. Bila Nabi SAW di antara sebab. Nabi memerangi kabilah Bani Qainuqa. Sebab Rasulullah keluarkan arahan boikot segala perniagaan dengan musyrikin Mekah. Kerana tempoh permusuhan musyrikin Mekah dengan umat Islam yang begitu tegang. Maka Nabi sebagai Presiden Madinah dan semua rakyat termasuk Yahudi lah rakyat negara Madinah melalui persetujuan piagam Madinah. Sahifah Madinah. Maka Rasulullah keluarkan arahan jangan ada perniagaan dengan musyrikin Mekah. Tiba-tiba Bani Qainuqa buat. Antara sebab kenapa Bani Qainuqa dihalau daripada Madinah. Antara sebab. Dia tetap berniaga mengabaikan larangan Rasulullah. Sedangkan perniagaan keuntungan tadi digunakan untuk melawan Nabi SAW. Isu sama hari ini. Mana-mana perniagaan mereka, orang kafir. Khususnya yang support. Khususnya yang support. Bukan kita cerita barang mereka, kita cerita barang yang support Israel. Sehingga Israel takut dengan apa yang kita telah lakukan. Di Perancis, buah-buahan seperti avocado yang datang daripada Israel dilabelkan daripada negara Chili. Takut nak letak Israel.
Sebab tak akan laku orang tak beli. Itu di Perancis, bukan negara Islam, liberal, sekular. Letak je label Israel, orang pun tak beli. Yang kita mana-mana yang sebut negara Islam. Malaysia ke Indonesia ke, negara-negara yang Islam majoriti. Patut pemerintah buat sesuatu, beritahu ini produk dia. Daripada awal sekat ke, atau letak satu label product from Israel kat awal. Senang kita tengok siapa beli. From Israel. Itu yang boleh dibuat oleh pemerintah. Untuk menunjukkan solidariti antara pemerintah dengan rakyat. Sebab kalau setakat rakyat tak kuat, dia pemerintah. Sebab kita yang kat pemerintah tu, dia kena tahu kita punya aspirasi kita. Aspirasi kita, umat Islam. Pemerintah yang kita angkat, kita julang, kita sokong, kita pangkah. Maka dia membawa aspirasi kita, bukan membawa syariat agama kita. Dia perlu ada kesan. Sebab Allah akan tanya, yang kita belanja tu, jangan suka-suka belanja. Ustaz, saya nak belanja ikut suka saya. Tuhan akan tanya. Bersedia jawab, tu je. Tak kisah saya nak ambil pandangan sekian-sekian. Baik, awak jawab, itu je. Saya akan jawab, kenapa saya buat macam ni. Dan awak pastikan awak ada jawapannya. Kenapa awak buat macam tu? Alasan awak apa? Kami ada alasannya. Awak ada alasannya. Semua kita perlu siapkan apa jawapannya. Allah akan tanya, apa yang kita belanjakan. Sama ada kita menuai kerugian akhirat kelak dengan silap percaturan kita. Atau kita mungkin untung berganda dengan benarnya tindakan kita. Kemudian Rasulullah menyatakan, dan jasadnya apa yang dilakukan oleh jasad. Dan ini 4 soalan yang menzahirkan kerugian orang-orang beriman. Ada pun orang kafir, hanya iman je dah masuk neraka. Orang beriman ditanya benda ni, kita. Kita akan ditanya umur, kita akan ditanya tentang harta, ilmu, fizikal dan riwayat yang lain. Wa an syababihi fima ablah. Iaitu waktu mudanya dia buat apa. Sebab waktu muda ni waktu kuat. Waktu kalau pergi masjid itu boleh duduk sorpan. Waktu kalau boleh baca Quran tu boleh baca 3-4 juzuk sebab muda. Waktu solat boleh berdiri panjang. Orang muda. Tuhan akan tanya, ni gagah muda buat benda apa? Kalau gagah muda ni digunakan untuk buat benda yang merugikan, maka rugi kita. Kalau kita dengan muda, kita menguatkan agama, untung kita. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, wa man yu'min billah, dan siapa yang beriman dengan sebenar kepada Allah. Wa ya'mal salihah, dan melakukan amal soleh. Yukaffir anhu sayyiatih, Allah ampunkan dosanya. Ya Allah tanya, kemudian datanglah rahmat Allah dengan mengampuni. Syarat dia di iman. Maka datang takfir sayyiat. Kerana orang beriman, antara keistimewaan orang beriman, dosa mereka ini akan diampunkan. Sama ada Allah Ta'ala akan ampunkan dengan rahmatnya. Atau Allah menerima syafaat. Atau Allah menjadikan sebagian amalan itu menghapuskan amalan yang lain. Berdasarkan hadis Nabi SAW. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan hendaklah kamu lakukan kebaikan sesudah kamu buat jahat. Kan dia akan menghilangkannya. Maka dia betul lah dia buat benda salah. Tetapi dia ada benda baik lepas tu dia buat. Maka dia menghapuskannya. Tapi Allah akan hisap juga. Cuma ada kebaikan menghapuskannya. Sebagaimana hadis-hadis yang banyak. Tentang ada orang tu memanglah dia jahat. Tapi dia ada kebaikan-kebaikan lain. Penyebab Allah Ta'ala ampunkan dia. Penyebab Allah Ta'ala jadikan dosa itu tak dikira. Mungkin kebaikannya kerana dia bersedekah. Bagaimana disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Azkar. Kita ni tuan-tuan kadang-kadang salah cakap. Dia emosi kita. Emosi kita. Setengah bercakap, saya kalau macam ni tak baik keluar Islam. Dia cakap. Saya kalau macam ni tak baik saya mencuri. Bercakap benda-benda kita tu harap. Saya kalau macam ni, kalau isteri pula saya lari rumah. Dia cakap benda-benda haram. Dia tahu tu dosa besar. Saya kalau buat macam ni, baik saya, dia pun sebutlah benda buruk, baik saya minum arak ke apa benda ke. Ungkapan-ungkapan itu. Kata Imam Nawawi, hendaklah bila seorang dia cakap salah macam tu, maka cepat-cepat dia gantikannya dengan sedekah. Untuk menghilangkan perkataan buruk dia tu. Kan kadang-kadang tuan-tuan kita cakap lah terlepas benda buruk-buruk ni. Budak ni aku bunuh tu. Kita ni. Anak kita cakap macam tu. Degil budak ni aku cekik mati. Itu percakapan buruk.
Kenapa pula nak cekik mati? Tapi kita nak marah ni, kita kata macam tu, budak ni aku halau ni. Kita cakap bahasa-bahasa yang mengundang, yang berupa maksiat. Kadang-kadang seorang cakap, saya kalau tak fikir orang Islam, saya dah bunuh diri. Kenapa awak cakap nak bunuh diri pula? Kadang-kadang fikir nak bunuh diri. Kadang-kadang nak fikir buat benda-benda yang salah dalam syarak. Tuan-tuan, bila kita tersilap benda tu, apa yang kita buat? Dua. Pertama, istighfar. Yang kedua, ganti dengan sedekah. Kerana sedekah banyak memperbaiki kesalahan-kesalahan kita yang kita tak sengaja atau kita sengaja ataupun terlepas pandang. Kan kita bercakap ni ikut mulut kadang-kadang tu. Suka-suka cakap. Kita bercakap apa pun, malaikat tulis. Malaikat tak kata dia tak sengaja, tak ada, tulis. Kita mesti kenapa aku cakap macam tu? Aku kan orang Islam. Waktu orang Islam tak cakap macam ni. Kita ni orang Islam. Kenapa cakap macam ni? Kenapa nak buat maksiat? Kenapa nak buat benda yang mungkar? Kenapa nak buat benda yang Tuhan larang? Kadang-kadang ni terasa juga saya nak minum arak. Jangan, itu mungkar cakapan demikian. Apakah kita ingat Islam mengharamkan sesuatu sebab benda tu elok sangat? Kerana benda tu buruk. Tapi kadang-kadang nafsu kita tu. Nafsu kita. Setengah kita memuji yang haram. Kadang-kadang kita memuji yang haram. Benda tu dilarang. Kita puji pondan. Lawa pondang ni. Boleh puji pula pondang. Padahal kita diajar melaknat mereka. Sebab mereka telah mengubah fitrah kejadian mereka. Kita pula duduk seronok, sembang, lepak dengan dia. Seolah-olah dia ni. Bagaimana kita tak mungkin dapat seronok dengan orang-orang yang dikejar oleh polis, penjenayah. Takut nanti polis higat sekali kita. Ini golongan yang Allah laknat pula. Takkanlah kita nak berseronok dengan orang ni, kita patut tegur lah. Jumpa dia tegur. Jangan seronok pula kita layan. Seronok Ustaz. Happy pula saya bergurau dengan geng-geng maknyah-maknyah ni. Seronok. Ini tanda-tanda bagaimana hati kita dah rosak. Jadi kita beristighfar dan kita pun gantikan dengan sedekah. Jadi kadang-kadang, ni kelebihan orang beriman. Orang beriman, kejahatannya tergantung. Wa imma Allah ampunkan dia. Wa imma disyafaatkan oleh orang-orang soleh untuk sebab diampunkan. Wa imma kan ada kebaikan-kebaikan yang lain. Sebab tu tuan-tuan, benda baik ini kita jangan selektif buat belaka. Kita tak tahu mana satu yang Allah terima, satu. Yang kedua, mana satu yang berguna untuk tolak tutup kejahatan kita. Kita tak tahu. Kadang-kadang kita solat fardu tak berapa sempurna. Tapi adalah solat-solat sunat kita. Itu yang menampalnya. Kadang-kadang tuan-tuan kita dengan jiran tak berbaik. Tapi mak ayah kita jaga betul. Barangkali itu yang menampalnya. Lepas tu ada seorang lelaki, dia bunuh seseorang. Maka dia datang jumpa dengan Abdullah bin Umar. Dia kata, Syekh, saya telah bunuh seseorang. Lalu katanya, apakah kamu ada mak ayah? Ada mak ayah tak? Kerana Abdullah bin Umar mengetahui, ni dosa membunuh ini dapat dihilangkan dengan kebaikan yang paling besar, iaitu khidmat pada mak ayah. Dari segi undang-undang tu cerita lain, kita cerita, bila kita buat kejahatan, kita kena faham apakah kebaikan yang seimbang dengan kejahatan tadi untuk kita buat. Ni bunuh orang besar betul. Berkhidmat pada mak ayah pahalanya besar. Syurga neraka di sisi mak ayah kita. Redha mereka. Redha Allah fi ridal walidain. Bunuh orang penyebab masuk neraka. Tapi redha mak ayah penyebab masuk syurga. Maka kita pun, Abdullah bin Umar tanya orang tu, apakah ibu ayah kamu masih hidup? Dengan maksud khidmat pada ibu ayah akan menghilangkan dosa membunuh kamu. Jadi tuan-tuan, kita kena tahu, kita setiap kali kita buat kejahatan, kadang-kadang kejahatan silam kita. Saat saya dulu banyak tipu syarikat, klaim salah. Saya dulu ambil banyak barang pejabat Ustaz. Kertas, meja, kursi semua saya balik. Zaman kerja pejabat dulu. Buat balik belaka kita. Jadi kita teringat, nak ngaku malu. Dah pencing, dah dapat cemerlang pencing. Buka balik file, teruk, curi meja pejabat. Curi dakwah pejabat. Mesin fotostat pun dia ambil. Tapi dapat anugerah cemerlang, khidmat cemerlang. Ini kena tarik balik. Kita pun tahu banyak saya. Kerja 30 tahun, 40 tahun. Maka kita pun tengok apa amalan yang boleh menutupnya. Dah kita banyak ambil atur orang, banyakkan sedekah balik. Sedekahlah duit pencen kita tu. Sedekahlah duit imbuhan kita dapat. Sedekahlah apa yang jadi lebihan. Mudah-mudahan Allah ampunkan kesilapan kita dulu. Sebab nak ngaku malu ni. Malu. Walaupun saya kata, Ustaz, malu-malu itu cuma malu di dunia.
Ya, ada setengah orang boleh terima konsep itu. Ada Ustaz, malu dunia pun malu juga. Jadi ada jalan lain tak? Jalan lain. Maka kita katakan banyakkan sedekah. Mudah-mudahan kita tak kata pasti, mudah-mudahan dengan sebahagian kebaikan yang kita buat kerana menyesali sebahagian kejahatan, Allah ampunkan kita. Mudah-mudahan. Ustaz, mana-mana ustaz tak akan kata mesti, tak, itu urusan Allah. Tapi paling kurang kita adalah kebaikan yang Nabi SAW sebut. Buatlah kebaikan, dia akan menghilangkan kejahatan. Cuma saya katakan tadi, tuan-tuan tengoklah, kalau kejahatan tu teruk sangat, maka ganti kebaikan paling mulia. Kalau kejahatan berupa wang, gantikan dengan sedekah. Wang, saya hutang tak bayar, terlibat dengan riba, Ustaz, rasuah. Agak-agak berapa awak rasuah? Banyak juga, rasuah ribu rabang juga. Sedekahlah ribu rabang. Mudah-mudahan mengimbanginya. Saya pun Ustaz banyak juga tipu masa klaim tu Ustaz. Kita buat projek JKA, TMB, LLN, semua projek-projek kerajaan. Klaim teruk. Macam mana caranya? Sedekah teruk sikit, sedekah banyak sikit. Itu biar benda yang kita katakan semisal dengannya. Membabitkan duit, maka duit. Membabitkan nyawa, maka nyawa. Jadi, kalau pernah bunuh orang dulu, kita cuba hidupkan orang pula sekarang. Macam mana hidupkan orang? Orang-orang yang kita tengok mungkin dia mangsa pembunuh, kita selamatkan dia. Seperti kita hidupkan dia. Kita tolong selamatkan dia. Orang-orang mungkin kebuluran dah boleh mati, kita beri makan. Kita dah hidupkan dia. Orang-orang mungkin dah nak bunuh diri, kita jadi buat satu grup untuk halang orang bunuh diri. Kita telah menghidupkan mereka. Dulu ada seorang hamba Allah, dia kata, Ustaz, saya berjaya kristiankan orang seramai 2,000 orang. Lebih kurang 2,000 orang. Bila saya masuk Islam, saya cover balik dengan mengislamkan 2,000 orang. Begitu cara dia. Begitu cara kita nak imbang kejahatan yang pernah kita buat. Walaupun pada zaman jahiliah dan kafir. Sebagaimana kata sahabat bernama Ikrimah bin Abi Jahal, sebagaimana sebahagian sahabat yang bila mana memeluk Islam, mereka berkata dengan ungkapan yang masyhur, pedang yang kami gunakan untuk menentang Islam, pedang ini kami gunakan untuk bela Islam. Harta yang kami belanjakan untuk menentang Islam, harta ini dan gandaan untuk bela Islam. Ya, mereka faham misil tu. Ataupun kita kata seumpama. Jadi tuan-tuan, kalau kita buat salah, maka caranya ialah lihatlah kebaikan yang sama dengannya. Semoga Allah ampun kesilapan kita. Dan orang beriman Allah akan ampunkan. Ini janji Allah. Allah akan ampunkan. Yang Allah tak ampun orang kafir, Allah tak ampun. Sebab itu Allah Ta'ala menyebut dahulu orang beriman. Kenapa potensinya masuk syurga tinggi? Tinggal lagi dosanya, wa imma diampunkan atau diazab seketika sebelum masuk. Manakala orang kafir kata Allah, walladzina kafaru, dan ada pun orang kafir, wa kadzabu bi ayatina. Dalam keadaan mereka mendustakan segala perintah kami. Yang dimaksudkan dengan ayat-ayat kami ini ialah Rasulnya, Qurannya, kebangkitannya, syurganya, nerakanya. Semua benda-benda yang disebut dalam kaedah tauhid, maklum minad din bid-darurah. Benda yang kalau kita tolak jadi kafir. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ulaika ashabun nar. Mereka adalah penghuni neraka. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Wa bi'sal masir. Di sini menunjukkan orang kafir, kebaikannya tidak akan beri manfaat ke akhirat. Benar. Kebaikan orang kafir mungkin memberi manfaatnya di dunia. Dengan pujian manusia dan itu dicari. Atau dengan terlepasnya dia dengan musibah-musibah dunia. Itu yang dia nak. Tetapi orang kafir tak pernah fikir akhirat. Maka kebaikannya di dunia hanya manfaat kepadanya di dunia, bukan di akhirat. Kerana kekufuran memadamkan seluruh kebaikan. Walau sebesar mana pun. Lepas itu dalam hadis tentang bagaimana anak kepada Hatim bertanya pada Nabi SAW. Hatim At-Ta'i, seorang yang amat pemurah zaman jahiliah. Ya Rasulullah, ayahku seorang pemurah. Dia tak pernah zalim orang, tak pernah buat jahat. Mereka dia mati Kristian, mati kafir. Hatim, dua orang anak dia masuk Islam. Antara Adi bin Hatim. Dia beragama Kristian. Antara orang Arab yang pertama memeluk Kristian. Yang terawal. Dia pemurah, dia baik. Dia suka tolong orang, dia tak pernah nanya orang. Ini Hatim At-Ta'i. Sehingga orang disebut pemurah seperti Hatim. Maka anak perempuannya bertanya, Rasulullah, ayahku orang baik. Sedekah sekian-sekian. Lalu kata Nabi SAW, ayahmu telah memperolehi balasannya di dunia yang dia nak. Dah. Sebab kalau kita tengok kafir, dia beriman ke benda akhirat? Tak percaya. Sebab tu dia kafir. Kalau dia percaya akhirat, maka dia beriman. Dia tak percaya. Jadi kebaikan dia buat, apakah dia nak akhirat? Tak nak, dia nak dunia. Dapat pingat kat sini,
Biar jalan tu nama dia, sekolah nama dia, setakat tu je lah. Maka dia pun dapatlah nama jalan Tan Chin Lock, dapat. Dapatlah nama jalan Tong Sambatan, dapat. Dapat nama Monorail pun nama dia, universiti pun nama dia. Tak ada itu yang dia nak. Ambil universiti Lim Kok Wing, ambil semua. Ambillah nama jalan raya. Nama apa nak ambil? Itu bahagian kamu di dunia sebab kamu buat baik. Tapi tidak di akhirat. Kerana kekufuran tidak akan menjadikan apapun kebaikan bagi manfaat, maka kesudahannya dalam neraka dan kekal di dalamnya. Sepakat ulama yang kekal dalam neraka ialah orang kafir. Dan dia seburuk-buruk tempat kembali mereka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.